بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmah serta taufik dan hidayah juga riayah dan inayahnya, alhamdulillah sekali lagi pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu kita, iaitu di dalam kita nak meneruskan muzakarah perbincangan dalam kitab Risalah Tauhid, yang mana pada minggu yang lepas atau pada dua hari yang lepas kita telah pun masuk dalam membicarakan kitab kita ini, iaitu mengenai dengan kita beriman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, di dalam konsep kita beriman para malaikat ini, kita hendaklah beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dia telah menjadikan salah satu daripada makhluk-makhluknya, iaitu malaikat, yang mana dijadikan pertama sekali daripada nur cahaya, yang mana dia bukan lelaki, bukan perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur seperti mana kita. Sebab malaikat Allah Ta'ala tak bagi nafsu kepada dia, tapi Allah Ta'ala bagi akal. Malaikat ada akal, dia ada akal, tapi nafsu tak ada. Kita manusia ni ada akal, ada nafsu. Tu yang palas tu, ya, tu yang malas tu, yang nak mari masjid, nak mari dengar majlis ilmu, betul ada nafsu tu lah tu. Nafsu malas. Akal dah, bukan tak ada akal. Jadi bila nafsu dah malas, automatik pun akal pun jadi malas. Bila malas tak berakal, macam tak ada akal kata dia tu. Sebab tu kita tak maju. Sebab apa? Dalam akidah ni tuan-tuan, dia dalam akidah ni kita nak kena faham sungguh-sungguh. Dia berbeza dengan bab ibadah. Ibadah lain cerita pula. Dalam bab akidah ni kita nak simpulkan satu ikatan kepercayaan, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita nak tanam ke dalam diri kita. Itu yang paling penting. Kita nak percaya sungguh-sungguh. Jangan kita percaya dalam hati kita, ya, masih lagi ada berbolak-balik di antara percaya ataupun tidak. Tak jadi macam tu, iman kita akan jadi rosak. Ya, kita nakkan iman kita ni biar ianya 100%. Tu sebab apa? Sebab kita nak meyakinkan tentang apa yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran, allazina yu'minuna bil ghaib. Yang kita baca awal dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai kepada akhir ayat akhir, ila akhir ayat. Apa yang Allah Taala sebut dalam ayat yang pertama, mula-mula daripada surah Al-Baqarah, satu ayat yang kedua dan seterusnya, alif lam mim. Itu alif lam itu Allah Taala saja yang mengetahui apakah maksud yang sebenar di perkataan huruf potong itu alif, lam dan mim. Dzalikal kitab,
kitab ini, kata Allah Ta'ala, satu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kitab Al-Quran ini, zalikal kitab la raiba fih, tidak ada ragu-ragu apa yang terkandung di dalamnya. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, semuanya jangan ragu-ragu, semuanya adalah betul belaka. Hudal lil muttaqin, yang mana Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang nak bertakwa. Mana sifat di antara orang-orang yang nak bertakwa tu? Tengok letak yang pertama sekali, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka-mereka yang percaya, beriman dengan perkara-perkara gaib. Apa dia perkara-perkara gaib ni? Yang pertama sekali berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala juga termasuk dalam perkara gaib yang boleh kita tak nampak. Kita nak capai dengan panca indera kita, tak boleh. Kita kena yakin, dan dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala itu sekeliling kita, termasuk diri kita sendiri. Dan lagi yang termasuk dalam perkara-perkara yang gaib, iaitu beriman dengan para malaikat. Sebab malaikat juga dia adalah tergolong di dalam makhluk halus yang kita tak boleh nak nampak, yang tak boleh kita nak kesan dengan panca indera penglihatan kita dan sebagainya. Ya, kecuali lah para rasul, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan mereka dapat melihat para malaikat ini. Itu pun kadang-kadang setengah rasul macam Nabi Allah Ibrahim, dia dapat melihat malaikat Jibril di dalam keadaan manusia biasa. Pun begitu juga Nabi Allah Lut alaihi salam dapat melihat malaikat melalui manusia biasa. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala perlihatkan kepada dia malaikat Jibril. Ya, malaikat dikatakan aminul wahy, yang menurunkan wahyu kepada seluruh para rasul-rasul utusan Allah Taala ini 2 kali. Ketika mulai yang pertama menerima wahyu di Gua Hira, yang kedua ketika di Sidratil Muntaha pada malam Mi'raj. Dan kali ketiga dia kebanyakannya adalah di atas rupa manusia, iaitu sahabat Nabi SAW, dia selalu berupa di atas ni, Dihyatul Kalbi. Dia selalu Nabi, bila Jibril dia datang kepada Nabi yang berupakan manusia, dia akan berupa kawan ni, Dihyatul Kalbi, seorang yang cukup watak dia kacak, lawa dan suka bersih. Dia mati watak tu. Jadi para sahabat tak kenal. Yang tahu hanya Nabi saja, yang mengetahuinya. Jadi begitu keadaan. Sebab itu dalam makhluk malaikat ni kita tak nampak tengok. Jadi cuma Nabi bagi tahu kepada kita, Al-Quran juga bagi tahu kepada kita, maka kita kena wajib beriman dan percaya. Maka sebab itulah kita tengok dalam kitab kita ini, ya, kita wajib, ya, jadikan hukum wajib syar'i, kita beriktikad, ya, bahwasanya Tuhan ada menjadikan beberapa malaikat, banyak malaikat yang mana kita tak dapat nak ketahui. Cuma wajib atas kita ini, ya, mengetahui sebagai orang mukallaf ini, mengetahui dengan secara tafsil, dengan secara satu persatu pada malaikat itu, iaitu 10 malaikat. Yang ni yang kita dah sebut tu, yang anak cucu kita dulu duk mengaji sekolah balik duk hafal tu, duk hafal malaikat Jibril, Mikail, sampailah Malik, Ridwan, habis semua sekali. Lepas tu tanya Tok Wan dia pula, malaikat ni kerja apa? Tok Wan dah gaul kepala dah. Tok Wan gaul kepala dah. Cucu tanya, malaikat Israfil ni kerja apa Tok Wan? Dia nak abang kata kerja bendang, tak pakai sana terpatut sangat. Tok kerja bendang tu Tok Wan dia. Ni malaikat tu kelang kabut. Tok Cu tanya Tok Wan. Tok Wan tak ada jawab. Pasal apa? Tok Wan tak mengaji. Nak jawab datang apa? Cuba mengaji, insya-Allah. Tanya malaikat Israfil. Hai Israfil lah ni, kerja dia kerja ni. Tanya malaikat apa lagi? Sampai 10 malaikat tu dapat jawab dengan cemerlang Tok Wan tadi. Pasal apa? Cucu dia tanya. Benar-benar macam ni tuan-tuan. Benar ni bukan kata cerita dongeng. Benar dia berlaku. Sampai lah dia berlaku lagi. Cucu-cucu lan pandai-pandai, cerdik. Mereka mengaji di sekolah. Lepas tu tambah petang dengan kapal apa lagi. Ustaz cerita kat mereka macam-macam. Dia balik dia tanya kita. Garu kepala. Garu kepala Tok Wan. Garu kepala pak. Dia kata dengan buat masalah. Tambah pula kita pun, ya, anak-anak kita lah ni bijak. Dan memang pun kita selalu membijakkan anak kita. Tengok cara segi makanan anak kita. Pagi-pagi bagi semua bina bina apa? Benar-benar makan yang bervitamin, yang mana untuk menguatkan minda. Kita pun lagi cari tambah lagi, bagi anak-anak kita minda. Semua mak ayah macam tu lah, nak bagi anak dia bijak. Bila bijak dia tanya pak pula terkangkang, tak boleh buat apa dah. Pada muka pak. Pada muka pak. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi macam tu dia apa, anak-anak dia nak ambil tahu. Tu dia kata ustazah didik dia, terbiah dia daripada awal macam mana dia nak beriman kepada para malaikat Allah Taala ni. Jadi kita kena ingat, kita sebagai orang yang mukallaf ini, ingat wajib, sebagai wajib aini kita mengetahui tu sebanyak 10 bilangan malaikat yang kita dah huraikan dah pada 2 malam yang lepas, sampai kepada 3 malaikat, iaitu daripada malaikat Jibril, Mikail dan Israfil.
Ini dikata 3 malaikat ni. Ini sebagai ketua-ketua dia, sedangkan pembantu dia Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Allah Ta'ala saja yang mengetahui jumlah dia, ya. Yang ni sebagai orang kata apa, bos-bos dia saja ni. Sebagai ketua-ketua malaikat ini, iaitu malaikat Jibril. Dia ini tak adalah, dia adalah sebagai malaikat wahyu, iaitu malaikat yang menyampaikan wahyu kepada semua para rasul yang Allah Ta'ala utuskan ni. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat Mikail. Kerja dia ni menurunkan rezeki ke dunia dengan perintah Tuhan. Dialah yang menumbuhkan taman-tanaman kita, dialah yang menjadikan buah tanaman kita di mana nampak tuannya dengan perintah Allah. Bukan dia yang buat, tapi perintah Allah. Tu kena faham tu. Tu sebab dia sebut dalam kitab kita ni, ya, menurunkan rezeki ke dunia dengan perintah Allah. Pasal malaikat dia tak akan buat dengan cara bersendirian. Dia mesti mengikut perintah daripada Allah. Pasal apa? Sebab mereka ni la ya'sunallaha ma amarhum. Tu bicara. Mereka tidak sekali-kali membantah, tidak sekali mengingkari apa yang Allah Ta'ala suruh. Jadi Allah Ta'ala tak suruh buat, dia tak buat. Tapi bila Allah Ta'ala perintah dia buat, dia akan buat. Takat tu je lah. Sebab itu kata iman para malaikat ni iman statik yang kita ceritakan minggu lepas tu. Dia tak ada lagi bertambah berkurang. Dia statik tetap, pasal dia ikut Allah Ta'ala perintah buat itu saja. Tuan-tuan, baik, itu yang ketiga. Yang kedua, kemudian malaikat Israfil. Ini yang meniup sangkakala. Ya, tiupan yang pertama mematikan sekaliap yang bernyawa ni, yang hidup di dunia ni, dan tiupan yang kedua dihidupkan semula. Itu kita kena yakin. Ini kita insya-Allah kita akan hurai lebih banyak lagi apabila kita masuk dalam tajuk beriman kepada hari kiamat besok ni. Ya. Dan malam ni kita sambung yang keempat dia. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Yang keempat, kita ni muka surat 76 hak Jawi ya. Arumi saya tak tahu muka surat apa. Yang Jawi muka surat 76. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel ini kerjanya mengambil nyawa. Sebab tuan-tuan ni malaikat Israel. Ini famous lah. Ya, kalau dulu zaman-zaman tahun 80-an, 90-an dulu ni, ya, dengar lagu Selimut Putih El Suraya Medan Indonesia. Pecah kepala masa tu. Ya, dengar Selimut Putih, ketak dagu-dagu, ketak lutut-lutut. Pasal apa? Dengar dia punya lirik dia lagu dia tu yang boleh memberi kesan kepada kita. Dan sampai ke hari ni pun bagus dengar. Dia punya apa tu? Dia bagi satu didikan tarbiyah kepada kita macam mana kedudukan kita manusia ni. Apabila datang malaikat Israel, ya, datang mencabut nyawa kita, habis kita. Orangnya hebat macam mana sekalipun, habis dah. Tak apa. Sebab apa? Sebab bila berlaku kematian ni, saya sebutkan minggu yang lepas tu, iaitu dikatakan mati ni mufaraqatur ruh anil jasad, tu mati. Berpisah roh daripada jasad, tu mati. Roh tak hilang, roh ada, tapi dia keluar daripada jasad kita ni. Allah Ta'ala cabutkan dia, melalui malaikat Israel. Roh ada, tapi mana letak selalu. Sebab itu bila mai kata pada mana soal Munkar Nakir dan Kubur tu, roh tu turunkan balik masuk ke dalam jasad tadi ni. Bukan sebab itulah orang mati macam mana sekalipun, ya, dia akan mengalami soal jawab di dalam kubur, kecuali orang yang telah dikendaki oleh Allah Ta'ala tak kena fitnah dalam kubur. Itu lain, itu special. Dia bila masuk dalam kubur tak ada soal jawab bagi dia. Itu orang yang ada khusus, dan kita pun minta macam itulah. Itu dikatakan fitnah. Allah Ta'ala elakkan kita ni daripada fitnah kubur. Sebab itulah yang kita baca doa bagi mayat tu, tuan-tuan. Inilah guna dia ni. Ya, tuan-tuan tengok sikit apa maksud pengertian dia. Bila kita baca doa Allahumma, malah kita semayang jenazah dia, tak kira lelaki ke, perempuan ke, ramai ke, kanak-kanak ke, ya, kita baca doa untuk mayat. Berdoa. Pasal apa? Sebab mayat ni dia mengharap kepada doa kita yang hidup ni. InsyaAllah kalau baik sangkaan kita kepada mayat tadi, maka mayat tadi akan baik. Maka sebab itu tuan-tuan tengok, bila kita sembahyang jenazah ni, di akhir sekali tu imam kan tanya, apa yang tuan-tuan nak kata kat atas mayat ini? Kata apa? Jenis ni mangkuk tak boleh pakai. Tak ada, semua kita kata alhamdulillah, kebajikan dan sebagainya. Pasal kita mendoakan kepada dia. Tu kena faham tu. Bukan saja buat, ada cerita dia. Tuan-tuan, betul lah, kita bila kita duduk mengaji ni kita tahu. Kalau tak mengaji sampai ke mati pun kita tak tahu. Contoh dia. Sebab kita nak mendoakan itu. Pasal apa? Sebab doa daripada jemaah yang ramai itu. Sebab tu Nabi bagi tahu pada kita, kalau ada doa pada majlis sembahyang jenazah ni, jangan bagi kurang daripada 40 orang.
Jangan bagi ke orang. Tuan-tuan tolong ingat ni, kalau berlaku kematian di kalangan keluarga kita, jangan bagi ke orang 40 orang. Sebab pada kata Nabi SAW, dalam 40 orang ni ada disebutkan dalam hadis itu adalah merupakan salah satu doa daripada wali-wali Allah. Apa maksud doa wali-wali Allah? Makna doa tu dimustajab daripada 40 orang tu. Sebab tu kita 40 orang ni satu bilangan yang mana Nabi SAW tetapkan. Kalau nak sembahyang jemaat, mestilah orang yang mustautin tadi ni jangan kurang daripada 40 orang. Itu syarat kita dah sembahyang jemaat. 40 orang ni ada satu kehebatan di situ. Ada di dalam tu salah seorang doa dia, ya Allah Ta'ala nak makbul, Allah Ta'ala terima. Lepas tu kita minta doa, Allahumma ghfir lahu, atau kalau lelaki lah, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Tu hanya ujung doa ni. Aku nak baca doa ni, nak terjemah panjang, saya tak ada. Saya nak ceritakan ni apa yang kita minta dengan Allah Ta'ala tu, ya, supaya Allah Ta'ala peliharakan mayat ni. Wa'idhu min azabil qabri, peliharalah mayat ni ya Allah daripada mendapat azab kubur. Wa fitnatihi, dan fitnah dalam kubur. Apa dia fitnah dalam kubur ini? Iaitu yang merupakan soal jawab daripada mungkar dan nakir. Sebab tu hak ni dua kalimah ni kena faham ni. Orang tu pertama kali orang jadi tu imam. Wa'idhu min azabil qabri wa fitnatihi. Jangan tukar semua kata ganti nama ataupun dhamir ni. Kalau kata perempuan, Allahumma qilha, betul, habis muha, sampai tang tu jangan bubuh tapi minta maaf lah. Saya pun duduk sembahyang jenazah ramai, banyak tempat ni. Kadang pergi dengar tu imam dia baca tang tu juga buha. Mana dia tak faham lah. Bukan tak tahu, dia tak faham. Hak tu jangan tukar, jangan buha. Ramai kan hak tu tetap macam tu. Dia kata wa'idhu. Kalau ada bawang putih saya tunjuk lagi. Wa'idhu min azabil qabri, dan peliharalah, jagalah mayat ni daripada mendapat azab kubur. Wa fitnatihi, dan fitnahnya. Ni apa? Nya kubur tu bukan nya mayat tu, nya kubur tu. Sebab tu kalau kata perempuan tu, wa'idha min azabil qabri wa fitnatihi. Tu hak mayat, tapi hak hi tu adalah kubur. Kata dia punya ganti nama, dia punya pronoun dia, ataupun Arab panggil dhamir, dia tu dia balik kepada kubur, bukan pada mayat. Tapi kita borong semua Kalau kata dia ramai, Allah maghfir lahum wa'idhum min azabil qabri wa fitnatihi juga wa min azabin nar. Pak fitnah tu fitnah kubur, bukan fitnah pada mayat tu. Tu kena faham tu. Tuan-tuan tengok nah. Cuba tengok balik. Banyak tu baca Allah maghfir lahum tu wa'idhum min azabil qabri wa fitnatihim wa min azab, lingkup habis. Tu kena faham dia punya apa nama ni, pengertian doa tu. Yang tu kita minta. Sebab apa kita nak minta pertama sekali keampunan tu? Sebab tu kita minta Allahumma ghafirhu, ya Allah Tuhanku, berikanlah keampunan bagi mayat ini. Keampunan tu yang paling utama. Sebab itulah jadi kita ni apabila Allah Ta'ala sampai masa kita nak mati ni tuan-tuan ni, maka itulah Allah Ta'ala utuskan, hantarkan malaikat yang bernama Israel. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada dia punya ketentuan ajal maut dia. Wa fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, kata Allah Ta'ala, ya, tidak dilewatkan, la yastakhiruna sa'ah, tidak dilewatkan walaupun satu saat, wa la yastaqdimun, dan walaupun satu saat tak didahulukan, tepat korek pada masa dia. Itulah tuan-tuan tu. Sebab itulah tuan-tuan, apabila kita ingat kepada mati ini tuan-tuan, dia menjadikan satu sifat yang mahmudah. Tapi terbalik kita lah ni takut mati. La ilaha illallah. Ini silap ni. Persepsi ni tuan-tuan kena buang lah benda ni. Tuan-tuan jangan takut mati. Nabi dah ajak kita jangan takut mati. Sebab
Mati ni ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, mati akan mengikuti kamu. Kita takut kan? Kalau takut ni tak ada pilih, walaupun kata Allah Ta'ala, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada dalam tembok benteng yang kukuh, mati tetap akan ikut kamu juga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran untuk kita, bagi panduan bagi kita. Kita tak takut, jangan takut mati, tetapi kita ingat kepada mati. Tu dia tu sifat mahmudah, sifat yang Allah Ta'ala puji. Kita sentiasa ingat kepada mati. Bila ingat kepada mati inilah tuan-tuan, dia akan membawa diri kita ni kenang balik tentang hal diri kita. Kalau kita nak buat dosa pun, pegang. Bila kita buat dosa, dosa ni akan tanggung. Adakah kita nak bertaubat? Dan kalau aku bertaubat, takut-takut aku mati tak dalam bertaubat, rugi kita. Tengok dia bimbing kita tu. Sebab tu Nabi ajak kepada kita tu, jangan kita takut mati, tapi ingat zikrul maut, ingat kepada mati. Dia mati ni takutkah tak takutkah, tetap akan mati. Pasal mati adalah perkara yang wajib, mesti. Hidup kita ni insya-Allah, ini hidup kita ni sebagai harus kita ni, kehidupan kita ni insya-Allah lah, kalau Allah Taala izin kita hiduplah. Tapi mati pasti. Pasal apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang bernapas ini pasti akan merasai mati. Sebab digunakan perkataan dha'iqah. Allah Ta'ala berkata za'iqah ni nak merasa. Jadi masing-masing orang ni akan merasai. Saya akan merasai macam mana saya mati. Tuan-tuan semua masing-masing akan merasai. Ada yang mati rasa macam ni, ada yang mati jatuh ke terbang, ada yang mati lemah dalam sungai, ada yang mati terbakar, ada yang tu semua za'iqah. Masing-masing habuan Allah Ta'ala bagi. Yang mana benar ni kita tak dapat nak tahu, melainkan Allah Ta'ala saja yang tahu. Sebab itu Allah tuan-tuan, kita nampaklah dalam tuan-tuan bertengok dalam hadis-hadis Nabi SAW cerita tentang kita ni, perihal ajal maut kita ni. Sebab itu masa kita ni berada dalam rahim ibu kita, dalam masa rahim ibu kita tu, apabila Allah Ta'ala cukupkan kejadian ni, dan Allah Ta'ala nakkan kita ni boleh hidup mai ke dunia ni, ketika mana umur janin, janin, bukan baby, bukan bayi, dalam perut ni tak panggil bayi lagi, janin. Pada umur janin 120 hari, iaitu ketika mana usia kita 4 bulan dalam perut mak kita tu, bila Allah Ta'ala nakkan kita ni keluar hidup mai ke dunia ni, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat, setelah ditup wa nufikhu fi Allah Ta'ala tiupkan roh masuk ke dalam jasad pada kita ni, maka kita dah mula bergerak. Maka di situlah malaikat telah mencatatkan kepada kita ni, yang pertama sekali di antara kita ni, pertama sekali janin tadi nak jadikan laki-laki ke perempuan, dia nak jadi hamba yang berbahagia ke hamba yang celaka. Itu semua dia minta kepada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala, malaikat tulis macam mana dia ni, rezeki dia ni, macam mana dia punya hidup dia, bila jangka masa dia akan hidup, dan bila masa dia akan mati, dan mati dia pula macam mana keadaan dia. Semua tu dah ditulis dah dalam kitab catatan kita ni. Maka sebab itu kalau kita masuk dalam beriman pada qada dan qadar, kita sekarang ni berjalan di atas apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan berlaku kat atas diri kita. Itulah dia tu kita berjalan atas tu lah, atas diri itulah jalan ni. Sebab tu dinamakan qada dan qadar Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ini semua kita kena faham ni. Ini dalam rukun perbincangan kita yang terakhir lagi kitab kita ni. Tu kena faham betul-betul. Macam mana kita nak percaya pada qada dan takdir Allah Ta'ala ni yang berlaku kat atas diri kita? Itulah kita dah berdoa tu. Maka sebab itulah Allah Ta'ala bagikan kepada kita tu 3 keadaan yang saya selalu sebutkan tu. Ikhtiar kita, usaha kita, doa kita, tu yang kita dapat tu. Melalui inilah yang nak menentukan macam mana fardu takdir yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita tadi ni boleh berlaku pada kita ni, sama ada kita dapat ataupun tidak. Itulah dia. Tuan-tuan, tu kita tauhid ajak kita macam tu nak kena faham macam tu. Jadi masa tuan-tuan, apabila malaikat Israel ni mencabut nyawa anak-anak Adam ini, ataupun kita setiap yang bernapas yang bernyawa ni, maka matilah pada masa itu. Maka tuan-tuan, jangan kita takut mati. Yang kita takut, kita fikirkan apa yang akan berlaku selepas kita mati. Yang tu tak apa. Duk fikir tidur malam ni, lepas mati tu nak apa lah aku ni, nak jadi dia, nak jadi apa aku ni. Yang pertama sekali, sebab mula perpindahan daripada alam dunia masuk ke alam barzakh.
Pasal barzah tu adalah salah satu alam tempat sementara kita menunggu sebelum Allah Ta'ala nak bangkitkan kita di hari mahsyar besok ni. Sebab itulah dikatakan awwalu manzilin, tu rumah kita hak mula-mula selepas kita pindah daripada dunia ni. Ubahlah dinamakan alam barzakh bagi kita. Di situlah kita nak tengok. Kalau di situ kita selamat, alhamdulillah, insya-Allah perjalanan seterusnya akan selamat. Tapi kalau dia di situ dia dah kelang kabut, maka kita dah faham dengan, dah tahu dengan sendiri dah bahawa keadaan akan dia menjadi lebih lagi maha kelang kabut. Sebab itulah tu yang kita bimbang tu hanya takut hatu tu duduk kita renung balik tu, itulah dia. Jangan kita takut mati, tapi kita takut apa yang akan Allah Ta'ala lakukan ataupun diri kita akan berlaku selepas kita mati. Yang tu kita akan takut. Tuan-tuan, kita pegang pada hidup dunia ni sebelum kita roh kita dicabut ni, minta kita nak mati dalam keadaan macam mana. Kita tak mau jadi hafal perkara tu. Selalu saya sebutkan dulu, pernah di sini saya sebut dah. Kita kena ingat, dalam keadaan kita hidup ni ada 4 keadaan yang Allah Ta'ala tentukan pada kita ni, dan berlaku daripada zaman Nabi SAW dan insya-Allah sampai ke akhir hayat dunia ini. Di mana kita tengok, terpati tengok ada yang orang Allah Ta'ala bagi husnul bidayah wa husnul khatimah. Daripada awal lagi dia dapat kebaikan dah, dan penutup dia pun baik. Ada yang Allah Ta'ala bagi husnul bidayah, tapi di akhir dia su'ul khatimah, bahaya. Dia pada awal bagus, tapi di akhir dah sudah jadi penutup yang buruk, habis. Ada pula yang mendapat setengah tu su'ul bidayah husnul khatimah. Di peringkat permulaan memang cukup teruk, lebih di akhir dia dapat dengan husnul khatimah. Ada yang keempat pula, ada yang husnul su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Ini tak pakai na'udzubillah min zalik, tak pakai langsung. Sebab bukti nabinya kita boleh nampak. Tuan-tuan tengok, macam kita alhamdulillah lah, cerita ni Allah Ta'ala bagi pada kita husnul bidayah wa husnul khatimah. Cuba tengok di zaman Nabi, ada yang sahabat dapat mula-mula dapat husnul khatimah, tapi di akhir sekali su'ul bidayah. Pada husnul bidayah su'ul khatimah. Di peringkat awal baik, dapat cantik elok. Tuan-tuan tengok kisah Sa'labah, sahabat Nabi, seorang yang miskin, cukup miskin, yang mana Nabi setiap kali Nabi tu sebab tuan-tuan, lepas Nabi sembahyang, Nabi tengok Sa'labah tak ada. Tani ulama mengatakan bahawasanya tu imam selepas dia bagi salam, lepas kita ucap sesuatu tu, sebab tu dalam kitab-kitab Imam Ghazali rahimahullah, Ihya Ulumuddin dan kitab Bidayatul Hidayah, imam disunatkan berpaling menghadap makmum. Sunnah Nabi itu. Nak catat bagi makmum menghadap, atau imam menghadap Nabi. Inhiraf belah kanan pun boleh, tapi yang paling afdal menghadap kepada makmum. Sebab itu Nabi boleh tahu. Pasal apa tadi ada nampak Sa'labah ni dah tak nampak dah. Lepas tu baru Nabi tanya para sahabat ni, Sa'labah ni pergi ke mana? Lepas saya bagi salam je, aku tengok hilang. Tak tahu kedudukan dia macam mana. Maka baru dia intip baru dapat tahu. Rupanya dia ni Sa'labah ni, dia orang susah miskin, tapi iman dia kuat. Tu kata tu bidayah, permulaan dia baik. Rupanya pada masa tu dia balik bertukar kain dengan bini dia. Bini dia nak sembahyang maghrib pula, telanjanglah dia duduk dalam gelap Ustaz. Pasal apa nak bagi bini guna kain-kain tadi pakai untuk sembahyang? Tu dia punya susah. Tuan-tuan, kita ada macam tu? Kita ada kan macam tu? Tobat lahum tak ada. Pakai semua hak berjenama, hak koleksi punya semua berjenama, syarikat ni semua. Sembahyang tak pernah khusyuk, habis tu tukar 80 kali lah kain telekung, sembahyang letak khusyuk situ lah. Tak apalah, mana kata kita tak sampai tahap macam tu. Sampai dia pernah jumpa pada Nabi SAW, minta supaya Nabi doakan dia menjadi kaya. Nabi kata, Sa'labah, tak apa, cukup lah keadaan macam ni, tak apa dah. Miskin pun Allah Ta'ala sayang pada kamu sentiasa bersama dengan aku. Baik, esok kan mai pula jumpa Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan bagi supaya jadi kaya. Rasulullah kata, Nabi dia tahu dah kalau orang kaya apa akan berlaku. Mai kali kedua pun Nabi balik cukup lah. Mai kali ketiga macam tu juga, dia minta pada Nabi supaya Nabi doakan dia supaya dia menjadi kaya. Maka tak apalah, kalau dah katu ya kehendak kamu, sekarang ni aku bagi kat kamu sepasang kambing. Aku bagi sepasang kambing. Nabi doakan kepada Sa'labah, Allahumma rzuq li Sa'labah, ya Allah berikan rezeki kepada Sa'labah ni. Tengok berkat doa Nabi SAW,
kambing dia membiak cukup. Tahu tuan-tuan tahu kambing lah, siapa biasa belah kambing tahulah. Dia bukan macam kebau sekali banyak sekor kambing ni kadang-kadang 3, kadang 4, kadang 5. Tu kalau orang tua kata hak yang kena tangan dia punya yang orangnya tu, ya. Kadang ada yang tak orang tu tak beranak langsung, jadi mandui pula. Tapi seolah berkat doa Nabi itu, dia sudah mula dah kambing dah makin bertambah. Tuan nampak tu yang Nabi kita tak mau nak berdoa tu. Dia lepas daripada tu dah mula dah dengan Nabi, dah mula dah berengah. Sembahyang pun tengok pun kelang-kelang di tempat Nabi pun, musalla Nabi tu pun tengok dah tampak dah. Kadang nampak, kadang ada, kadang tak nampak. Lepas tu banyak tak nampak dah. Pasal apa? Orang kaya dia, kambing banyak ni, menyeru dia tak dan nak cerita duk mengesahkan kambing dah. Tapi tu dia nak cerita pendek kata tuan-tuan sekalian ni, di akhir sekali dia mati dalam keadaan munafik. Habis. Tu kata tu di peringkat awal memang dia dapat bagus, husnul bidayah, cantik permulaan dia, tapi di akhir dia sekali su'ul bidayah, su'ul khatimah. Habis. Yang tu yang kita tak mau tuan-tuan, yang tu kita bimbang tu. Tengok pula Sayyidina Umar macam mana. Sayyidina Umar radhiyallahu an, di peringkat awal penentang Islam nombor 1, dan dia juga berkuasa kita dalam hati dia nak bunuh Nabi SAW. Tu su'ul bidayah, permulaan dia cukup teruk, tapi tengok di akhir sekali Allah Ta'ala takdirkan dia berkat doa Nabi, Umar ni masuk Islam. Akhir sekali dia menjadi khalifah yang kedua dalam agama Islam kita, duduk bersebelahan dengan makam Sayyidina Abu Bakar di Masjid Nabawi. Tengok nampak tu. Tu kelebihan. Jadi kita rantulah yang kita takut tuan-tuan nak bimbang ni. Sebab itulah apabila kita jaga diri kita ni, faham dulu tuan-tuan, mintalah pada Allah Ta'ala. Sebab tu bila mati kita ni, kita nak mati supaya dalam keadaan mesti husnul khatimah. Tu penyudah yang terakhir, penyudah terakhir. Sebab itulah apabila kita datang malaikat Israel ni, itulah kedudukan kita, nakkan supaya kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab itu disebutkan dalam kitab-kitab Arab lah, kitab Melayu jarang benda ni. Dalam kitab Arab disebutkan bahawasanya malaikat Israel itu dia juga ada beberapa pembantu di kalangan malaikat. Dia ada pembantu dia. Maka sebab itulah dia ada 2 kumpulan. Satu dikatakan malaikat maut ni, malaikat Israel ini, dia pada malaikat Elis sebagai pembantu dia, iaitu yang pertama dia katakan satu kumpulan daripada malaikat rahmat, satu kumpulan malaikat rahmat, dan satu kumpulan lagi malaikat azab. Ni ketika nak mati. Sebab itulah dalam suasana kita nak mati ni tuan-tuan, maka sebab itulah kita nakkan diri kita ni supaya datang malaikat rahmat mengambilnya. Sebab itulah yang dipesankan oleh Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan di kalangan orang yang nak mati di kalangan kamu tadi ni, dengan kalimah la ilaha illallah. Supaya apa? Nak bagi dia malaikat rahmat tu ambil nyawa ni. Sebab itu malaikat rahmat dia akan ambil nyawa bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang kafir, orang yang kufur perintah Allah, maka dia akan didatang oleh malaikat azab. Ni bila malaikat azab ni yang teruk tuan-tuan ni. Tu sebab tu yang kita boleh nampak, tengok pada mayat berlaku tu cukup teruk. Itu adalah malaikat azab. Belum lagi sampai ke alam barzah, baru nak dikeluarkan roh daripada jasad dia, cukup siksa dah. Tu dia tuan-tuan. Tu cukup siksa dah, cukup mengerikan kita. Jadi macam itulah tuan-tuan, na'udzubillah lah kita ni, mintalah jangan kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saban hari minta supaya Allah Ta'ala mematikan kita ni dengan husnul khatimah. Supaya apa? Supaya malaikat Israel besok ni dengan kumpulan itu yang mari mengambil ataupun mencabut nyawa kita adalah merupakan malaikat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sedikit tentang tugas peranan malaikat Israel, yang kerja dia mengambil nyawa. Kemudian yang kelima dia, iaitu malaikat saya tak baca ayat Quran tadi. Di antara Al-Quranul Karim dia menyebutkan, sebab kalau nak ikut malaikat Israel ini, dia tak ada Allah Ta'ala sebut dalam Quran nama dia Israel, dan dalam hadis sahih pun tak ada. Saya duk cari tu, memang tak ada nama malaikat Israel sebagai malaikat yang mencabut nyawa. Cuma dia ni didapati daripada asarus sahabah, yang tu saja. Dan setelah disepakati oleh semua ulama-ulama usuluddin atau ulama tauhid, iaitu malaikat yang mengambil nyawa namanya adalah Israel.
Dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat yang menceritakan macam mana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat Israel untuk mengambil nyawa. Salah satu dia yang ayat selalu kita baca, iaitu ayat yang ke-11 dalam surah As-Sajdah. Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Suraqallahul azim. Dan banyak lagi lah dalam surah Al-An'am pun ada macam-macam surah lain. Ni saya ambil satu ayat yang nak menceritakan sebagai dalil bahwasanya kita ni Allah Ta'ala wakilkan malaikat untuk mengambil nyawa kita. Sebab tu disebut dalam surah Sajadah, qul, katakan olehmu wahai Muhammad, yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, nyawa kamu ni akan diambil oleh malaikat maut. Wukkila bikum, yang mana ditugaskan berbuat demikian ya ketika sampai masa dia. Lepas itu summa ila rabbikum turja'un, lepas itu kamu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Lah kita duduk dunia dan ini, besok bila kita mati, maka itulah saat masa dia kita balik menemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah apabila berlaku kematian macam tu, Allah Ta'ala ajak kita, wa iza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Satu serahan ya yang kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu dia kata bila kita balik tu, yang kita kata summa ila rabbikum turja'un tu, kemudian kepada Tuhan kamulah kamu akan dipulangkan, kamu akan dikembalikan. Masa tu habislah kita ni, tak ada apa dah. Nilai kepada kita tak ada apa dah. Hang tu hebat macam mana, hang tu kaya macam mana, habis dah. Bila roh dah keluar pada jasad ni, tak ada apa benar dah. Yang tinggal ni adalah sebagai bangkai saja. Tapi kita tak sebutlah bangkai, nampak teruk sangat. Tapi kita sebut mayit. Itu mayit Melayu boleh bangkai lah. Kita tak sebut Nabi mana tu, Nabi nak tengok bangkai si mati. Orang tak sebut teruk sangat dalam kita manusia ni. Kita sebut mayat ataupun jenazah. Kalau kambing, tu pergi kambuh tak tu, jenazah kambing tu hak mati tu, orang tak sebut, pasal tak sesuai dengan kalimah tu dengan binatang. Tak ada apa dah nilai dah. Tak ada apa nilai. Kita tengoklah, kalau masa hidup di dunia dia tu Allah sangat-sangat disayang oleh isteri, bila mati habis teriak saja, lepas tu habis. Anak-anak macam tu juga sayang keliling biang kan. Bila mak mati, pak mati, teriak saja, lepas tu habis. Tak ada apa dah. Tu tak ada nilai dah apa dah. Hatta bila dia masuk dalam kubur pun, anak abang tu dah 3 hari, 3 minggu boleh lah dia ulang pergi kubur tengok dah. Lepas pada tu lupa lah kubur mak pak dah. Doa untuk mak pak pun mati pun dah habis. Tak ada nilai dah tuan-tuan. Hatu kata nak menunjukkan kepada kita bahawasanya mati ni habis mufaraqah ar-ruh anil jasad. Tak ada apa dah. Nilai manusia tak ada, sikit pun tak ada. Tu baru kita tonton sedap diri kita ni siapa. Yang tu bergerak masa hebat, masa bangga sangat dunia ni. Tu Allah Taala didik kita. Sebab tu bila kita dengar kematian tu, Allah Taala sebut fa iza asabatuhum musibah, apabila kamu ditimpakan satu musibah, satu benda yang kamu tak ingini berlaku pada kamu, maka qalu, katakanlah oleh kamu, inna lillah, sesungguhnya kami ini datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami ini kepada Allah juga kami akan balik. Itu dia tu, sebagai serahan kita, tak ada siapa lagi dah, habis. Lepas tu tanggungjawab kita lah ya. Kita akan jawab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu dia tuan-tuan. Tu kita tu Nabi sangat pesan bagi kita, aksiru halimul lazzat, perbanyakkanlah oleh kamu mengingati perkara yang boleh memutuskan kelazatan. Apa dia yang memutuskan kelazatan? Iaitu mati. Nabi suruh kita ingat banyak, ingat kepada mati. Aksiru halimul lazzat. Pasal apa? Sebab bila mati ni habis, tak ada apa dah. Sebab tu dia kita sukut banyak tu. Tu pun jangan minta mati. Jangan minta mati. Dan jangan takut mati. Jangan. Pasal itu mati ni ketentuan Allah Ta'ala. Cuma Nabi ingatkan kita supaya kita ingat kepada mati dan buatkan persiapan diri kita untuk menghadapi mati. Itu yang penting kena. Tuan-tuan. Jadi sebab itu saya ingatkan di sini untuk diri saya terutama sekali, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita membicarakan tentang malaikat, iaitu terutama sekali malaikat Israel yang mengambil nyawa kita ini, sedanglah bahwasanya kematian itu pasti bagi diri kita, dan kematian itulah yang akan menentukan kedudukan kita tuan-tuan. Akan berpindah daripada alam dunia ini masuk ke alam barzakh, alam sementara, nak menunggu kita ni dibangkitkan di hari kiamat besok ni, insya-Allah. Sebab tu kita gunalah kesempatan ini tuan-tuan ya, perbaiki diri kita, insya-Allah perbaiki diri kita, dan
gandakan, lipat gandakan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita berdoa pada Allah Taala setiap masa, setiap waktu, setiap ketika, supaya Allah Taala mematikan kita ini dengan mati yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah ya Tuhan, ya, matikanlah atau penamatkan hidup kami ini di ujung dia dengan husnul khatimah, dengan kesudahan yang baik. Wa la takhtim alaina, dan jangan kamu sudahkan hayat kami ini dengan bisu'il khatimah, dengan kesudahan yang buruk, wal iyad billah min zalik. Tuan-tuan ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan pada malam ni dalam tugas malaikat yang keempat, iaitu malaikat Israel, iaitu malaikat yang mengambil nyawa. Insya-Allah insya-Allah apa? Depan nak masuk dah tu no. Insya-Allah hari ni kita sambung bulan depan pula, iaitu tugas malaikat yang kelima, iaitu malaikat Malik. Malaikat Malik ni kerjanya menunggu pintu neraka. Ni malaikat ni memang orang kata apa? Malaikat yang syadid. Kalau Arab dia sebut syadid ni memang orang kata straight forward. Ni kita sebut syadid, Arab sebut syadid. Kalau kita pergi kata pensyarah dia ni kata apa, guru macam tu, kalau exam dia kata tersah, dia cukup syadid. Mana dia tegas semua tu. Kalau kita tak dapat poin yang baik, memang dia tak bagi punya. Tu syadid. Jadi masalah itulah malaikat Malik ni. Betul Allah Taala sebut dalam Quran tu, alaiha apa, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tu Tuhan cerita dah di awal kita baca kitab kita dulu. Mana kata malaikat dalam neraka ni memang cukup syadid, cukup kepesekatan. Kita tengok lepas ni macam mana ya apabila Allah Taala meletakkan malaikat yang jaga neraka. Kalau dia bagi manusia jaga neraka, seletok habis. Macam dia berlaku dunia lah, macam berlaku di dunia lah. Tuhan Maha mengetahui. Dia jadikan manusia dan dia nak bawa manusia masuk neraka. Sebab itu dia bagi yang menjaga neraka bukan di kalangan manusia, tapi di kalangan satu makhluk yang lain, ya, yang berbeza dengan dia sebagai manusia, iaitu malaikat, iaitu yang menjaga neraka nama dia Malik, dan menjaga syurga bernama Ridwan. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Ada nak tanya apa? Ada yang tanya? Tidak, baik, alhamdulillah. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan sarmadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.